Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita dapat bersiaran bersama dalam majlis ilmu yang dianjur oleh Pusat Pengajian Al-Quran ZEC. Dan terima kasih banyaklah kepada Puan Hajah dan semua tim yang menjayakan program majlis ilmu yang disiarkan secara alamaya kepada para pencinta ilmu sekalian. Alhamdulillah, kita akan belajar secara berkitab. Kitab ini namanya Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh seorang tokoh ulama Tanah Melayu yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan kitab ini telah dicetak oleh banyak cetakan. Ada cetakan secara lama, ada cetakan secara baru, dan ini di antara yang saya pegang ini cetakan yang dicetak oleh PTS di Malaysia dengan sedikit huraian yang saya buat secara simple saja, tapi bolehlah membantu para jemaah sekalian untuk lebih memahami tajuk-tajuk atau topik yang diperbincangkan. Di mana kitab Penawar Bagi Hati ini sangat penting bagi kita dalam merawat hati kita yang sentiasa kena ulang kaji, sentiasa kita kena semak bagaimana dengan keadaan kita sekarang, hati kita ini bermasalah ke tidak. Jadi kita sentiasa buat perkara yang boleh mendatangkan faedah yang besar kepada kita semua, insya-Allah. Kitab ini boleh dibeli dan ada di pasaran. Cuma bagaimana nak sampai di tempat tuan-tuan itu perlu diperbincangkan. Yang penting kitab ini nama dia Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Jadi kita mula dengan muqaddimah penulisnya. Muqaddimah penulis. Penulisnya nama dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Mandili itu bunyi Arab, tapi orang daripada Mandailing di Indonesia, yang lahir pada tahun 1910, meninggal pada tahun 1965 di Makkah Al-Mukarramah. Dan Syekh Abdul Qadir ini salah seorang daripada guru kepada bapa saya yang juga belajar di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 50-an. Sehinggalah Malaysia merdeka, baru dia balik ke Malaysia, buka pondok di tempat saya sekarang ni, nama dia Pondok Sungai Durian. InsyaAllah kita persilakanlah kepada para pencinta ilmu satu hari sampai ke tempat kita ini bersama dengan KIAS, tempat Al-Fadhil Ustaz Amiri mengajar, dan saya juga ada kelas juga di sana, insyaAllah. Para jemaah sekalian, kitab Penawar Bagi Hati ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Sangat menarik bagi saya. Kitab ini iaitulah disebut dengan nama bahasa yang popular, kita panggil kitab tasawuf. Kitab tasawuf, kerana dia membincangkan tentang hati dan juga tentang perkara yang berkait dengan ikhlas dan penyakit-penyakit yang merusakkannya. Baik, kita pergi kepada kata Syekh, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, ini yang saya letak dalam nota kaki. Nota kaki itu artinya yang ana Al-Fakir Abu Anas tambah ataupun bagi huraian, supaya tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, para pencinta ilmu lebih mudah memahami, lebih mantap kita punya kepahaman. Jadi Syekh kata, segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan ia akan jin manusia supaya mengerjakan ibadat. Jadi
Apakah dalil kepada kata-kata ini? Iaitulah dalilnya firmanullah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat, ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku, beribadat kepadaku. Jadi ini dalil kepada matlamat. Allah SWT ciptakan kita semua, jin dan manusia yang diciptakan oleh Allah. Tujuan apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka dengan ini, yang menjadi taklif ataupun mukallaf dalam dunia ini, yang jadi mukallafnya ada 3 kumpulan, iaitulah kumpulan malaikat. Malaikat ni walaupun dia mukallaf, tetapi dia tidak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Sebab Allah ciptakan dia untuk dengar kata. Allah ciptakan dia untuk mengikut semua apa yang Allah Ta'ala arahkan. Jadi malaikat ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak menderhakai Allah sekali-kali dan mereka sentiasa menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada pun cerita tentang malaikat kita dah bincang dulu dalam perbincangan kita dalam buku Rukun Iman. Dalam siri-siri Rukun Iman dulu kita dah bincang tentang al-imanu bil malaikati. Maka tinggal lagi 2 makhluk yang Allah ciptakan ini yang mempunyai tanggungjawab yang besar, iaitulah makhluk yang bernama jin. Sebab apa disebut jin? Sebab jin lebih dulu daripada manusia. Maka yang kedua iaitulah al-insi, manusia kita. Jadi 2 makhluk ini mempunyai tanggungjawab taklif, dipanggil mukallaf. Apa makna taklif? Maknanya ada tanggungjawab yang Allah pertanggungjawabkan. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu maksud perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau perkara yang Allah Ta'ala larang, buat dapat dosa, tak buat boleh pahala. Baik, kita masih dalam mukaddimah. Dan Allah Ta'ala lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tahu semua apa yang kita lakukan. Tak kiralah yang kita laku tu yang zahir atau yang tersembunyi, yang dizahirkan melalui anggota-anggota kita ni, seperti pergerakan, seperti suara, cakapan, ataupun dalam dada yang tersembunyi. Jadi kita ni, kita sama-sama kita boleh tahu apa yang orang zahirkan, tapi yang orang sembunyi kita tak tahu. Walaupun kita duduk sebelah, saya dengan tuan ataupun dengan puan sama-sama kita duduk sebelah, dekat-dekat, tapi kita tak tahu apa maksudnya, apa yang dia cakap, apa yang adalah hati dia, kita pun tak tahu. Maka yang tahu dalam hati kita, yang lebih mengetahui tentang hati kita, Allah Azza wa Jalla. Itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan juga pengkhianatan mata yang khianat, khainatul a'yun. Mata khianat ni maknanya mata duduk menjeli orang, mata yang duduk tengok benda haram, mata yang mengisyaratkan kepada tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu semua di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Dan lagi akan bertanya ia, yakni Allah SWT akan tanya kita, akan persoalkan kita daripada pendengaran. Telinga kita akan ditanya, mu dengar apa telinga kamu? Dan penglihatan mata kita, apa yang kamu tengok? Dan hati kita ni, kita fikir apa, apa yang kita niat, apa yang kita qasad, dan lainnya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi Allah SWT dia tahu semua. Allah SWT akan memperingatkan kepada kita, akan bertanggungjawabkan kepada kita semua perkara yang akan kita lalui dalam hidup ini. Allahul Musta'an. Kita harap Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang ikhlas dalam ibadat kita, dalam tindak tanduk kita, dalam semua perkara kita. Kerana kita, interaksi kita dengan Allah, perkiraan antara kita dengan Allah, dia panggil tijaratun ma'allah, melalui ikhlas. Perniagaan kita dengan Allah melalui ikhlas.
ada sifat ikhlas, adanya Allah Ta'ala kabulkan. Buatlah benda baik macam mana pun, buatlah ibadat sebanyak mana pun, tapi kalau tidak ikhlas, hancur kita punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin nilai di sisi manusia, orang akan puji kita, oh hebat dia ni, dia punya ketara, dia punya kehebatan, tapi nilai di sisi Allah Azza wa Jalla mungkin tidak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu apa yang sepatutnya, apa yang dia buat itu bukan kerana Allah, tetapi kerana makhluk ataupun kerana siapa saja yang melakukannya. Allahu Akbar. Baiklah. Kata pengarang lagi, dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi kita itu? Apakah sifat dia? Nabi yang dibangkitkan, Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat kepada alam ini. Dia panggil Nabi. Apakah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahmatan lil alamin. Manakah bukti, manakah dalil, manakah apa ni dalil dianya? Tuan-tuan, ini ada tengok di nota kaki di bawah. Dalil dianya firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertanya ataupun tertanya-tanya, apa dia maksud rahmatan lil alamin? Apa dia maksud rahmat bagi sekalian alam? Apa dia maksud? Maksud dianya, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan kedatangan nabi yang terdahulu. Nabi yang terdahulu, bila umat dia berlawan dengan Nabi, engkar, lawan Nabi, mereka akan dibinasakan semua sekali, total loss. Sebagaimana yang berlaku kepada umat Nabi Nuh AS. Bila Nabi Nuh telah berdakwah 1000 tahun, lama ni, 950 tahun, 1000 kurang 50, Allah Ta'ala sebut alfasanatin illa khamsina aman. Maka Nabi Nuh berdoa, Allah Ta'ala turun hujan dan air keluar dari bumi, menyebabkan banjir yang begitu besar, taufan mari, mati semua sekali yang kafir. Yang selamatnya yang ada di atas bahtera Nabi Nuh, iaitulah Safinatun Nuh, itu je yang selamat. Kaum Lut total mati habis dia punya orang dia. Ya, cuma ada di manakah tempat? Jadi ada sebahagian ulama mengatakan tempat kematian mereka itu di mana? Di apa ni, laut mati. Sebab itulah kita pergi laut mati tak boleh kita gembira sangat di laut mati itu. Sebab apa tak boleh gembira? Sebab di laut mati itu, di situlah tempatnya dibinasakan puak-puak LGBT ataupun binasanya puak-puak Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang apa ni, yang telah melakukan dosa dan maksiat itu. Baik para pelajar sekalian. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda dalam hadis, Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah Ta'ala tengok, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras dan harta kamu. Tuhan tak nilai kita dengan harta kita. Dia ni banyak harta ni, jutawan ni, mestilah mendapat keredaan Allah. Tak. Ada orang tu kaya tu, mestilah Tuhan sayang, sebab tu Tuhan bagi rezeki lah. Tidak syarat. Sebab tersebut dalam hadis, ada hadis yang menceritakan tentang
innallaha yu'ti ad-dunya, Allah Ta'ala berikan dunia ini kepada orang yang dia suka dan orang yang dia tak suka. Semua dapat. Fir'aun pun berkuasa. Lama mana nak binasa sebelum tenggelam dalam laut. Abu Jahal dengan Abu Lahab pun berkuasa. Lama mana sebelum Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Jadi semua orang ni ada kuasa. Dan Allah Ta'ala juga beri kekuasaan kepada Musa selepas binasa Fir'aun. Allah Ta'ala beri kuasa kepada Nabi SAW setelah Nabi kita berhijrah dan binasanya Abu Jahal dengan geng-geng dia. Jadi untuk dunia ada kuasa diberi kepada orang yang Allah sayang, ada kuasa diberi kepada orang yang dia tak sayang. Tapi wala yu'tid al-akhirah. Allah Ta'ala tak bagi kepahaman akhirat, kecintaan kepada akhirat, sayang kepada akhirat ini kecuali kepada orang yang dia sayang. Jadi Allahumma ja'alna, kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah jadikan kita ni orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, bukan orang yang dimurkai, bukan kerana kekayaan yang kita ada tu kerana tanda Tuhan sayang. Tidak semesti. Ada kalanya ada satu kaedah dia panggil al-istidraj. Al-istidraj ni Tuhan beri satu benda bukan kerana sayang, tapi nak supaya orang ni lagi mewah, lagi lara, lagi dia macam lagi dia punya sombong lebih-lebih lagi. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dan Allah Ta'ala juga tidak tengok pada rupa kita, cantik, lawa, ratu cantik, bapak ratu, pak ratu, tak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala nak tengok untuk dinilai, untuk diberi ganjaran, diberi pahala kepada hati kita. Itulah yang kita penting juga. Dan wa amalikum, dan Allah Ta'ala nak tengok pada amalan kita. Amalan kita tu baik ke tak baik? Amalan salihan, amalan tu nak jadi soleh ke tidak? Maka kata di para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahawa syarat amal tu jadi soleh mesti melalui dua perkara. Syarat amalan kita tu dikira amal yang soleh apabila bertepatan dengan dua perkara ini, cukup syarat dua perkara ini, barulah dia jadi amal soleh. Yang pertama al-ikhlas. Mesti ikhlas. Kalau ikhlas, baru jadi amal soleh. Kalau tidak ikhlas, walaupun kita buat amal baik, tapi dia tidak soleh. Kenapa tidak soleh? Kerana tidak cukup syarat. Allah Ta'ala nak tengok ila qulubikum, hati itu ikhlas. Maka dia jadi. Kemudian yang kedua, amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla ya apabila kita bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan kita bertepatan dengan sunnah, selari dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barulah dia jadi amal soleh. Maka amal soleh itu mesti dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua mutaba'atun Nabi, mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Al-Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Kata pengarang lagi, dan selawat ke atas keluarga dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan hati mereka daripada segala sifat yang tercela. Para sahabat itu mereka dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Allah Ta'ala puji para sahabat Nabi bukan kerana sahabat itu kaya, bukan kerana sahabat itu semuanya cantik-cantik, comel-comel belaka, tak. Tapi Allah Ta'ala puji kerana akhlak yang mulia. Yang pertama sekali, akhlak yang ditunjukkan itulah tauhid mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka berakhlak dengan akhlak yang terpuji, maka mereka menjadi orang yang terpuji. Mereka jadi orang terpuji dengan sebab apa? Dengan sebab akhlak yang terpuji, maka jadilah dia orang yang terpuji. Kalau nak kira dalam sudut sejarah, untuk para jemaah buat kajian sikit, kita buat kajian sikit. Dari sudut sejarah, para sahabat ni bermula dengan miskin. Ada yang kaya, sebahagiannya kaya, tetapi ramai di kalangan mereka yang miskin. Sebab apa miskin? Sebab bila mereka masuk Islam, mereka nak berhijrah ke Madinah, harta mereka terpaksa ditinggalkan di Mekah. Bahkan menjadi syarat nak hijrah, nak
tinggalkan harta, hang pergi ikut Muhammad. Ini suatu tekanan yang dibuat oleh puak-puak Quraisy, geng-geng Abu Jahal dengan puak-puak Abu yang lain yang ada di Mekah itu, supaya orang Islam ni goyah pendirian. Hijrah kan tercampur harta kita. Hijrah kan hilang kita punya kedudukan. Habis macam mana nak buat? Tapi iman tak boleh dijual beli dengan harta. Sahabat-sahabat ni tinggal harta benda, asalkan kamu benarkan aku berhijrah ke Madinah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas. Jadi mereka tinggal. Jadi sampai di Madinah ada yang pergi selas pinggang, ada yang pergi tak ada apa yang dia boleh bawa bekal untuk di sana. Maka Nabi mempersaudarakan mereka dengan para sahabat di kalangan Ansari, orang-orang Madinah. Maka orang Madinah pula Allah Ta'ala pilih hati mereka baik. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melebihkan orang muhajirin ke atas diri mereka walaupun mereka orang yang susah. Kita kata Masya Allah, jazahumullahu khairah. Allah Ta'ala lah balas kebajikan yang banyak kepada Ansar yang telah memberi pertolongan kepada muhajirin. Allah Ta'ala banyak memberi pahala kepada muhajirin yang telah mendukung dakwah Nabi di saat kesusahan pada awal peringkat yang begitu tekanan yang begitu kuat, begitu dahsyat dia punya perlawanan, tapi mereka istiqamah, mereka setia. Alhamdulillah. Baik para pencinta ilmu sekalian, kata Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah, ini adalah sebuah kitab yang kecil untuk permulaan ilmu tasawuf. Kita ni ada pelbagai cabang ilmu. Cabang ilmu tu banyak. Ada cabang ilmu kita belajar dalam kelas kita ni pun macam-macam. Ada tadabbur Quran, ada belajar tafsir Quran, kita ada belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada belajar tahsin bab Quran, kita ada belajar. Yang penting pelbagai ilmu yang kita ada. Salah satu daripada ilmu yang penting juga ilmu tentang tasawuf. Sebab apa ilmu tasawuf? Tasawuf ini satu istilah yang digunakan untuk ilmu tazkiyatun nafsi. Asalnya zaman Nabi tak ada nama tasawuf. Tak ada nama tasawuf. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wa yuzakkihim, mana ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu membersih jiwa, mendidik jiwa. Itu asal nama pembersihan jiwa. Sebab itulah ramai di kalangan ulama-ulama salaf dia tak kenal ilmu tasawuf, tapi dia guna ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu pembersihan jiwa. Jadi tak ada masalah. Dia panggil, orang Arab kata la musyahha fil istilah, tidak ada masalah dalam perbezaan istilah. Yang cuma kita nak faham apa makna tasawuf. Seorang tokoh ulama dalam Islam, nama dia Abdul Rahman Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Muqaddimah. Ibn Khaldun ni dia ada kitab tarikh besar, kitab tarikh, tapi muqaddimah tentang tarikh itu dia memperkenalkan ilmu-ilmu, dia memperkenalkan kebudayaan tentang culture Islam ni. Maka muqaddimah dia lebih masyhur daripada kitab sejarah dia. Dia kata apa? Dalam bahagian yang ke-17 ilmu tasawuf. Ini kata Ibn Khaldun. Apa dia makna ilmu tasawuf ini para pelajar sekalian? Ibn Khaldun kata, kita tengok definisi yang diberi. Dia kata ilmu ini adalah sebahagian daripada ilmu syariat yang baru diasaskan dalam agama Islam. Mana tapak ilmu tu ada, tapi dia panggil tazkiyatun nafsi. Asal perjalanan ini adalah jalan sunat, jalan umat Islam yang dilalui oleh para ulama salaf dalam kalangan para sahabat, para tabi'in dan generasi yang mengikuti selepas mereka. Maknanya kita ni dalam ranking perjalanan agama ini bermula dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bertemu dengan Nabi, nama dia sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, nama dia tabi'in. Orang yang bertemu dengan tabi'in, nama dia atba'ut tabi'in. Kemudian tak ada lagi dah istilah. Lepas itu dia mari istilah golongan salafus salih. Kemudian mari kepada golongan-golongan yang kemudian sampailah zaman kita hari ni. Itu istilah. Dan generasi yang mengikut selepas mereka ialah jalan kebenaran dan petunjuk. Ia juga bermaksud beriktikaf dan mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata ilmu tasawuf ni orang yang duduk diam, bertapa dalam masjid.
kerana nak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, serta memalingkan diri daripada perhiasan dunia dan kemewahannya. Ia bermaksud zuhud, iaitu tidak mementingkan kelazatan dunia, kemewahan harta dan kedudukan seperti yang dirasai oleh kebanyakan manusia. Orang lain sibuk dengan dunia, dia tak ada. Mengasingkan diri pada makhluk yang lain untuk beribadat. Hal ini diketahui oleh para sahabat dan generasi Muslim yang terdahulu. Jadi sekarang ni kalau orang mengaku ilmu tasawuf, jangan main, kaya-kaya mereka, hebat-hebat, kereta besar-besar belaka, pengikut-pengikut dia orang ramai orang ni. Tapi lain dia punya cara, sebagaimana yang disebut oleh para ulama tentang tasawuf yang murni yang ada pada zaman awal dulu. Ketika perasaan merindui dunia mula tersebar pada kurun kedua hijrah dan selepasnya, serta era manusia mula cenderung pada dunia, orang yang mementingkan ibadat menamakan diri mereka sebagai kelompok sufi. Kelompok sufi maknanya ahli tasawuf. Al-Syekh Al-Qushairi rahimahullah ta'ala berkata, perkataan sufi ini tidak diambil daripada bahasa Arab maupun secara qiyas melalui kaedah nahwu bahasa Arab. Apa yang jelas adalah istilah ini berbentuk gelaran, satu nama, jenama. Sesiapa yang mengatakan ia diambil daripada perkataan as-safa, kesucian, atau perkataan as-suffah, iaitu orang yang duduk di Madinah dekat Masjid Nabi itu, ia itu adalah jauh daripada kaedah bahasa Arab. Beliau berkata lagi, ia juga dikatakan diambil daripada perkataan as-suf, sejenis kain daripada bulu, kerana mereka tidak mengkhususkan bagi memakaikannya. Jadi ada kata suf, orang pakai baju hok kain-kain hok tebal-tebal. Ini yang dululah. Baiklah. Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang tokoh ulama Syafi'i mazhab, kata tasawuf adalah ilmu bagi menyucikan diri. Ini kesimpulan. Kalau kata ilmu tasawuf itu apa? Tasawuf adalah ilmu bagi menyucikan diri, membersihkan akhlak dan memakmurkan aspek zahir dan batin bagi memperolehi kebahagiaan yang abadi di akhirat. Inilah yang kita kata ilmu tasawuf. Baik, balik semula sebagai penutup kepada kata-kata Syekh Abdul Qadir dalam muqaddimah dia ni. Dia kata kitab ini, yakni kitab penawar bagi hati ini, ditulis bertujuan memberi peringatan kepada saya. Ini biasanya ulama-ulama ni dia tawaduk. Dia kata aku tulis untuk aku je, untuk peringatan kepada saya dan bagi mereka yang baru belajar. Allahu Akbar. Tawaduk entah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi kita yang baru belajar ni, kita tawaduklah, kita belajar. Jangan kata, oh, saya nak belajar kitab tasawuf, Ustaz. Kitab ni nampak tak standard kecil. Sabar. Kalau ini yang kita dapat laksanakan, yang kita dapat merealisasikan dalam kehidupan kita, alhamdulillah, kitalah orang yang bahagia insya-Allah. Kitab ini dinamakan penawar bagi hati, bertujuan bagi menerangkan perkara yang wajib dibersihkan dan dihiasi oleh hati. Maka saya menyebut dalam kitab ini satu pendahuluan yang kita baca sekarang dan mengandungi perbincangan berkenaan 3 bahagian. Jadi apa dia 3 bahagian? Kita akan masuk nantilah. Bahagian pertama tentang pintu masuk godaan syaitan melalui 7 anggota. Kemudian 10 sifat yang mazmumah yang dikeji, dan 10 sifat yang mahmudah yang mesti kita hiaskan diri kita. InsyaAllah itulah perjalanan yang kita akan lakukan. Kata Syekh, saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kitab ini dapat memberi manfaat kepada saya sendiri dan para pembaca sekalian. Seterusnya, semoga kitab ini dapat memberi satu keikhlasan semata-mata menuntut keredaan Allah Azza wa Jalla dan keredaan Allah yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kita kata alhamdulillah. Ini adalah merupakan kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang ditulis di Mekah Al-Mukarramah pada 7 hari bulan Rajab 1378. Kita sekarang ini sudah berapa? 8 ataupun 9 hari bulan Jumadah Tsani 1444. Tuan-tuan boleh tengok. 1444 tolak 1378. Berapa? Berapa puluh tahun dulu dia tulis sampai kepada kita hari ini. Jadi kita kata alhamdulillah, para pelajar sekalian, kita berada di permulaan tahun baru 2 hari bulan Januari 2023 ini.
permulaan yang baik untuk kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafsi, sebab kita jadi orang yang bersih jiwa, bersih segala-galanya, sebagaimana yang sepatutnya kata Allah SWT dalam Quran, illa man atallaha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaatnya anak dan keluarga kecuali mereka yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat yang buruk, dan bersihkanlah lidah kami daripada berbohong dan mencela dan mencerca orang, dan bersihkan mata kami jadi mata pengkhianat, kerana Allah Ta'ala mengetahui segala perkara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.